Malam itu gelap luar biasa. Bulan yang biasanya menyuluh terang, seolah-olah segan untuk muncul. Cuma separuh wajahnya kelihatan diselaputi awan tebal yang seperti tidak mahu berundur. Udara malam itu lembap dan sejuk, menusuk sampai ke tulang. 3 sahabat lama Azmi, Lokman dan Jali, berkumpul di sebuah rumah papan hujung kampung. Mereka bertiga memang rapat sejak kecil. Bila malam minggu tiba, mereka akan buat aktiviti luar, memancing, menjaring, kadang-kadang memburu. Tapi malam tu lain sikit. Lokman cadangkan sesuatu yang jarang mereka buat. "Jom kita pergi tasik belibis malam ni," kata Lokman sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Belibis tengah banyak turun. Orang kampung atas kata semalam dia nampak satu kawanan besar. Azmi angguk perlahan. Dia memang pernah dengar pasal tasik tu, tasik belibis. Letaknya jauh sikit dari kampung, kena lalu jalan tanah merah dan masuk belukar kecil. Tak ada nama rasmi pun. Cuma orang lama-lama panggil begitu sebab sejak dulu, belibis memang selalu turun di situ waktu malam. Jali, yang paling muda dan paling penakut antara mereka, mulanya diam. Tapi dia ikut saja bila 2 orang sahabatnya dah setuju. Biasalah, dia tak nak dilabel tak jantan. Sebelum bertolak, Tok Ayah, orang tua kampung, sempat berpesan bila nampak mereka bertiga bawa senapang dan lampu kepala. Kalau ke tasik tu, jangan ambil lebih dari cukup dan jangan tembak yang bukan-bukan. Nanti kau kena pulang balik dengan nyawa. Mereka cuma angguk dan ketawa kecil. Macam biasalah. Orang tua suka bagi amaran. Tapi mereka tak tahu amaran itu sebenar-benarnya serius. Mereka sampai di tepi tasik hampir tengah malam. Sunyi, tak ada angin, tak ada bunyi cengkerik. Hutan di sekeliling seolah-olah menahan nafas. Air tasik tenang, tapi terlalu hitam. Bukan gelap biasa, tapi gelap yang buat kau rasa macam sedang dipandang dari dalam. Rakit kecil dari buluh mereka tolak perlahan-lahan ke tengah. Azmi duduk di hadapan dengan lampu suluh, Lokman pegang senapang, Jali duduk belakang peluk lutut. Setengah jam berlalu, tiada apa. Tiba-tiba, percikan air kuat kedengaran dari kanan. Azmi suluh ke arah bunyi. Seekor belibis muncul, berenang perlahan. Tapi peliknya, saiznya besar. Terlalu besar. Lebih besar dari mana-mana belibis yang mereka pernah lihat. Matanya merah. Sayapnya seperti koyak di hujung, tapi ia tetap tenang berenang di atas air. Lokman bersedia nak tembak, tapi Azmi tahan. "Jangan dulu. Ada tak kena?" Jali pula sudah mula menggigil. Dia bisik perlahan. "Mi, aku rasa tak sedap. Macam ada benda tengok kita." Lokman tak hirau. Dia angkat senapang, bidik dan lepaskan satu das. Belibis tenggelam sekejap. Air bergelora. Mereka tunggu, sunyi. 5 saat, 10 saat. Tiba-tiba, muncul balik. Tapi bukan seekor. Berpuluh-puluh belibis lain timbul serentak dari kabus nipis yang mula melata di permukaan air. Berenang mengelilingi rakit mereka. Suasana jadi berat. Terlalu sunyi seolah-olah dunia lain sedang menyaksikan mereka. Kemudian, dari tengah-tengah kawanan belibis itu, terdengar suara. Suara perempuan. Sangat serak, sangat tua. "Kembalikan anak aku. Kau ambil yang dijaga." Lokman melutut, senapang jatuh. Azmi terdiam, pegang kepala. Jali terus menjerit dan menangis. Maaf, kami tak tahu." Belibis-belibis itu mula berubah. Tubuhnya melonjong, memanjang. Sayap jadi tangan, paruh jadi wajah wanita tua. Kulit berkedut, mata merah menyala. Bayang-bayang makhluk itu makin dekat ke rakit mereka. Merenung tajam sambil mengulang kata yang sama. Anak aku. Air mula berpusar. Rakit bergoyang kuat, seperti ada sesuatu menarik dari bawah. Azmi menjerit. "Jali, Lokman, dayung, sekarang." Mereka kayuh sekuat tenaga. Tangan dah menggigil. Air masuk ke rakit, kabus makin tebal. Dalam kekalutan itu, Azmi rasa kakinya disentuh sesuatu dari bawah air. Sejuk, keras, seolah-olah tangan manusia.
Dia tendang kuat dan terus kayuh. Akhirnya, mereka sampai ke tebing. Terus lari macam orang gila tanpa toleh belakang. Malam itu mereka tak tidur. Cuma duduk bersandar di beranda rumah. Baju masih basah. Badan menggigil. Esok paginya Tok Ayah datang. Dia tengok keadaan mereka dan cuma geleng kepala. Aku dah pesan, jangan ambil yang bukan hak kita. Beberapa hari kemudian, penduduk kampung pergi ke Tasik. Mereka jumpa senapang Lokman. Terapung. Rakit sudah reput, terkoyak macam dicakar. Dan di tebing, ada kesan tapak kaki. Kecil seperti kaki unggas, tapi bercakar panjang. Dari hari itu, Lokman berhenti memburu. Dia tinggal kampung beberapa bulan kemudian. Azmi pula tak pernah cerita kisah itu kepada sesiapa lagi. Dan Jali, dia berhenti bercakap selama hampir seminggu selepas kejadian. Sampai sekarang, kalau ada orang baru di kampung tanya tentang Tasik itu, orang tua-tua cuma jawab, Tasik tu bukan tempat cari rezeki. Kalau kau ambil sesuatu dari situ, bersedialah untuk pulangkan balik. Sama ada barang atau nyawa. Dan kalau kau masih degil, malam-malam sunyi, kau mungkin akan dengar suara tu. Berbisik dari seberang Tasik. Kembalikan anak aku. Ini cerita kedua. Masa tu aku baru kahwin 6 bulan. Aku dan isteri tinggal di satu kawasan kampung separa pedalaman di utara Semenanjung. Rumah kecil kami terletak di tepi bendang, tak jauh dari hutan nipah dan sebuah tasik yang agak terkenal dalam kalangan pemburu burung air. Aku bukan pemburu, tapi aku suka keluar waktu malam dengan lampu kepala semata-mata untuk tenangkan fikiran. Kadang aku akan jalan sorang-sorang ke tepi tasik, duduk atas batu, tengok air, dengar bunyi malam. Itu jadi terapi aku bila kerja berat atau bila ada tekanan rumah tangga yang aku tak tahu nak luah macam mana. Malam tu, malam Jumaat, isteri aku tidur awal. Aku keluar, bawa lampu kepala, parang panjang dan botol air. Niat aku cuma nak duduk sekejap dekat tasik. Cuaca elok, bulan terang. Air tasik memantulkan cahaya macam cermin. Aku pilih satu pot duduk atas akar pokok besar yang terjulur ke dalam air. Angin sejuk. Aku pejam mata, tenang. Lepas beberapa minit, aku terdengar bunyi kepak burung. Aku buka mata. Aku nampak seekor belibis sedang melintas di atas permukaan air. Terbang rendah, sangat perlahan, hampir seperti melayang. Peliknya tiada bunyi lain. Tak ada angin terikut. Tak ada ciptaan bayang. Cuma bunyi kepaknya yang jelas sangat. Burung tu pusing-pusing di atas tasik. Dan kemudian, ia turun, mendarat atas air. Betul-betul depan aku, mungkin 5-6 meter dari tempat aku duduk. Aku suluh dengan lampu kepala. Dan masa tu aku perasan belibis tu tak berkedip. Matanya tak bergerak, tengok aku tepat. Lama. Bulu tengkuk aku mula meremang. Ada satu rasa yang aku tak tahu nak terangkan. Macam, kau tengok sesuatu yang kau tahu bukan milik tempat ini. Benda tu memang bentuk burung, tapi rasa dia lain. Aku cuba berdiri perlahan-lahan. Tiba-tiba belibis tu keluarkan bunyi. Bukan bunyi biasa. Bunyinya macam suara manusia. Perempuan tua sedang menangis perlahan. Aku kaku. Lampu kepala aku bergetar. Tangan aku dah sejuk. Burung tu mula berjalan atas air. 1 langkah, 2 langkah. Tapi permukaan air tak berombak langsung. Kakinya tak tenggelam pun. Macam berjalan atas lantai kaca. Aku tak tunggu lagi. Aku terus patah balik. Lari, terjatuh, bangun balik terus ke rumah. Sampai rumah, aku tutup pintu, kunci, baring sebelah isteri. Badanku masih berpeluh sejuk. Tapi malam tu, aku tak tidur. Sebab setiap kali aku pejam mata, aku masih nampak sepasang mata burung tu. Mata yang tak berkedip. Tajam. Macam menunggu. Beberapa hari kemudian aku demam. Panas badan tak turun-turun.
Aku mimpi burung tu setiap malam. Dalam mimpi, aku duduk di tengah tasik. Belibis tu terbang mengelilingi aku. Dan dari langit, turun perempuan tua. Mukanya panjang, kulit keriput dan tangannya bercakar. Dia jalan atas air macam burung tu sambil bisik. Kau nampak aku? Bila kau nampak, kau tak boleh lari. Aku mula mengigau malam-malam. Isteri aku panggil orang kampung bawakan ustaz. Mereka bacakan ayat-ayat ruqyah. Malam tu aku muntah hitam. Dan dalam muntah tu, ada bulu. Bulu lembut warna kelabu seperti bulu burung air. Ustaz tu cuma kata, kau dah terpandang yang tak patut. Dia bukan burung. Dia penjaga tempat. Kadang dia uji orang yang hatinya tak tenang. Sejak tu, aku berhenti keluar malam. Tasik tu aku tak jejak lagi. Dan sampai sekarang, tiap kali dengar bunyi burung belibis waktu malam, rasa seram tu datang balik. Sebab aku tahu, bukan semua yang terbang di langit malam tu adalah burung.